Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inu wa salli wa sallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita perolehi. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut tak terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesedaran untuk kita terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dapat sama-sama kita meneruskan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa dan terus berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita, mengekalkan kita untuk kita konsisten, kita istiqamah dalam jalannya, dan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita selalu berdoa, kerana hati manusia itu berubah-ubah dengan doa yang Nabi kita ajar, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, ataupun Allahumma ya musarrifal qulub tsabbit sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kekalkanlah, tetapkanlah hati kita, hati kami ini di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Amin. Alhamdulillah, nyambung kita dalam perbahasan kita di dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dalam pembicaraan yang lepas, kita telah melihat kaitan tentang dakwah ataupun seruan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hubungannya dengan dakwah-dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Dan di situ memperlihatkan kepada kita bahawasanya agama itu berterusan, bermula daripada Nabi Adam itu sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran agama itu sempurna, sempurna di atas tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kamu nikmatku, wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku redha Islam itu sebagai agama, Islam itu sebagai cara hidup. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada tajuk jahiliyah dan sisa-sisa hanifiyah. Jahiliyah, bagaimana kalau kita lihat secara umumnya, pengutusan para nabi ini, Allah Ta'ala utuskan para nabi setelah mana manusia itu jauh daripada kebenaran, jauh daripada ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang ada ketika itu. Nabi-Nya telah wafat, telah meninggal, maka umat ketika itu semakin lama semakin jauh daripada jalan yang benar, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi yang lain untuk menarik semula ataupun mengajak semula manusia itu di atas jalan yang lurus. Sebagaimana kita boleh lihat kisah-kisah yang ada, rentetan daripada satu nabi kepada satu nabi itu
Dan kita juga boleh faham daripada apa yang disebut sebagai ahlu fatrah itu. Bagaimana dikatakan kedua ibu bapa Nabi itu berada pada fatrah, pada tempoh di antara dua keputusan para Nabi, maka mereka itu jauh daripada taklif, sehingga dikatakan pentaklifan itu datang dengan adanya seruan daripada para Nabi dan ataupun Rasul. Dan di sini pengarang membawa kepada kita untuk melihat kesan-kesan agama Hanafi ataupun agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dengan jahiliyah, kehidupan jahiliyah yang berlaku, yang ada. Ini juga merupakan mukaddimah penting yang harus dikaji sebelum memasuki perbahasan sirah dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Kalau kita ini secara khusus memang namanya fiqhus sirah, kefahaman daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada panduan yang kita katakan secara langsung secara langsung daripada praktikal ataupun pengamalan yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita faham, kalau hari ini apa yang disebut sebagai sunnah, sunnah itu apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perkatakan, Nabi amalkan dan juga Nabi berlakukan. Namun sirah yang tercatat, maka itulah kitab-kitab hadis yang kita boleh peroleh pada hari ini. Namun daripada sudut yang lain, sebenarnya hakikatnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih luas, lebih luas sebagaimana kitab sirah yang mencatatkan bagaimana kata-kata yang meriwayatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga daripada satu generasi kepada satu generasi, maka itu jugalah sebahagian daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Nabi perlihatkan, Nabi benarkan daripada pengamalan yang dibuat. Sebab masalah ini mengandung satu hakikat yang sering dipalsukan oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita tengok dalam masalah sejarah ini, memang banyak perkara yang cuba dikelirukan, mungkin dibawa dalam bentuk yang seolah-olah nampak kelihatan seperti akademik, tetapi hakikatnya dia mempersoalkan, bahkan mungkin sampai tahap meragukan. Kita dah rasa ragu pula bagaimana apa yang disampaikan, yang diriwayatkan itu, akhirnya kita juga rasa ragu, benarkah peristiwa itu sebegitu. Tambahan pula kalau kita lihat, mungkin cerita-cerita yang riwayatnya mungkin tidak banyak. Dalam hadis kita di sana ada disebutkan riwayat yang ramai meriwayatkan kisah tersebut. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir mungkin tak ada isu, tetapi ada juga hadis yang diriwayatkan tetapi yang meriwayatkan itu tidak ramai. Mungkin satu sahaja, disebut sebagai hadis ahad, diriwayatkan tapi yang meriwayatkannya seorang saja. Daripada segi kekuatan periwayatan ini mungkin tidak sama dengan hadis mutawatir tadi, tetapi dia melihat kepada siapa yang membawa kisah ini. Karena itu kalau secara umum para sahabat itu semuanya adil, semuanya kita tidak ragu-ragu lagi dalam apa yang mereka sampaikan berkaitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada kisah yang cuba diragukan, sebagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan menerima wahyu di Gua Hira. Menerima wahyu di Gua Hira. Ada kita kata orientalis, bahkan berkatakan juga oleh individu Muslim yang dikatakan benarkah Rasulullah SAW itu berhadapan dengan malaikat. Kena pula dalam masalah malaikat ini adalah perkara yang baik.
perkara yang kita katakan termasuk dalam perkara syam'iyat, ghaibiyat. Kita tahu wujud malaikat itu berdasarkan kepada wahyu. Maka dia kata betul tak dia katakan malaikat yang digambarkan, dalam hadis itu, kalau katakan kepaknya itu boleh menutup mungkin jarak timur barat ataupun seumpamanya, bagaimana mungkin dia boleh memeluk Nabi SAW. Ini antara soalan-soalan yang cuba meragukan, Sedangkan kalau kita lihat kisah itu memang sampai kepada kita, maksudnya Nabi SAW, sehingga kan disebutkan bila ayat berkaitan tentang Iqra itu, bila Nabi membacakan Iqra, maka Nabi tidak dapat membacakan di peringkat awal, sehingga dalam riwayat Nabi dipeluk, kemudian dilepaskan dan ditanya lagi Iqra, sampailah Nabi bacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini antara perkara yang cuba kita katakan cuba diwasakkan ataupun diragukan dengan keraguan-keraguan tadilah. Katakan kalau kita katakan mungkin bentuk asalnya sebagaimana dalam hadis lain, Jibril datang kepada Nabi SAW menyerupai seorang lelaki, sebagaimana hadis Islam, iman dan ihsan itu. Jibril datang menyerupai seorang lelaki, bahkan dalam riwayat dikatakan rupa malaikat yang sering merupakan seumpama manusia itu, rupanya seperti Dihyah. Jadi dia datang menghadap Nabi, bertanya soalan, dan orang lain tengok, para sahabat tengok. Jadi mengapa pula kita tidak boleh menerima rupa asal malaikat itu ada rupanya, dan dia juga boleh menyerupai. Secara singkat, hakikat tersebut ialah bahawa Islam hanyalah merupakan kelanjutan daripada Hanifiyah, Hanif yang suci, agama yang suci yang dibawa oleh Abul Anbiya, bapa kepada para nabi. Siapa bapa kepada para nabi? Itulah dia Nabi Ibrahim AS. Kalau disebut Abul Bashar, bapa kepada manusia, maka Nabi Adam. Tapi Abul Anbiya, bapa kepada para nabi, akan khusus kepada Nabi Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim, kalau kita tengok Nabi, kebanyakan para nabi ini adalah daripada Bani Israel. Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Harun, kebanyakan para nabi lah. Jadi Nabi Ibrahim ini ada dua anaknya, Ismail yang mana kita tahu, dan juga Ishak. Ismail dan juga Ishak. Kita pun dah menyambut Aidil Adha, yang mana Aidil Adha itu juga ada sebahagian kisahnya ialah Nabi Ibrahim diperintahkan, ini ara azbahuka fi manam, aku melihat, aku menyembelih kamu dalam tidur. Jadi Nabi Ismail kata, fanzur madza tara, laksanakan apa yang kamu lihat. Jadi itu dalam Al-Quran mengisahkan Nabi Ismail. Kalau dalam Bible dia katakan yang anak disuruh itu ialah Nabi Ishak. Jadi riwayat itu kita tolaklah, kenapa dia bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Nabi Ismail itulah dia keturunan Arab, Nabi Ishak, kemudian anaknya Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yaqub ini nama lainnya ialah Israel. Jadi Bani Yaqub samalah juga dengan Bani Israel, anak-anak kepada Nabi Yaqub. Itu yang Nabi-Nabi yang lain lah kalangan Bani Israel. Kerana itu Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, bapa kepada para Nabi. Hakikat ini secara tegas telah dinyatakan oleh kitab Allah di dalam banyak tempat. Hakikat bahawasanya Islam itu adalah kelanjutan daripada agama yang dibawa oleh para Nabi terdahulu. Sebagai firman dalam surah Al-Hajj, wajahidu fi sabilillah wajahidu fillahi haqqa jihadih
wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza. Dan berjihadlah pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dan dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama ini satu kesempitan. Ikutilah agama millah. Dalam istilah lain, ad-din itu sama maksud juga dengan millah. Millah. Jadi millah itu maksudnya din juga. Millat Ibrahim. Tiba-tiba hari ini kita dikempakan ada pula satu ajaran millah Ibrahim. Kepada kita tak pasti, tapi kalau daripada segi seruannya, seolah-olah Nabi Ibrahim inilah bapa kepada para nabi. Jadi di situ dikatakan ada penyatuan dengan agama-agama lain, persis seperti fahaman kita katakan kalau ada orang juga tak setuju dengan istilah agama samawi. Katakan agama samawi, kalau dikata agama samawi itu termasuk situ agama Yahudi, termasuk situ agama Nasara, termasuk situ agama yang mungkin di setengah pekaji mengatakan Majusi termasuk situ juga. Kemudian termasuk situ ialah Sabi'ah dan Wasabi'in dan Nasara itu. Jadi dia kata tak setuju dengan istilah samawi itu, agama samawi. Kalau kita mengatakan ini satu kelompok agama samawi, kita mengatakan dia itu benar, tapi bukanlah bermaksud begitu. Dia bermaksud berkomplotkan, kelompokan yang asalnya daripada para nabi. Asal ajaran itu daripada para nabi, kerana itu nisbahnya samawi. Tetapi walaupun dia itu samawi, tetapi dalam Quran juga mengatakan mereka itu telah jauh daripada jalan yang benar. Adanya penyelewengan, adanya perubahan, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, mereka mengubah ajaran agama itu daripada tempatnya, yubaddilunahu, mereka menukarkannya. Itu juga yang dinyatakan Al-Quran. Jadi untuk kita mengatakan itu samawi dan kita mengatakan telah berlaku penyelewengan, maka tidak ada masalah. Walaupun yang tak setuju itu dengan dalil dia lah, kita tak boleh juga. Sebab kalau kita kata samawi, kita kata betul. Tapi kalau begitu, bagaimana pula dengan nabi-nabi yang sebelum ini? Memang kita katakan semua para nabi itu buat jalan yang sama, ajaran yang sama. Tetapi kita kata jalan yang lurus itu akhirnya ada yang tergelincir. Sebagaimana mungkin kita katakan, kita ulang-ulangkan bahawasanya dalam apa yang Nabi Musa bawa itu adalah jalan yang betul. Tetapi pada sampai satu peringkat selepas mana kewafatan Nabi Musa, maka berlaku penyelewengan. Kemudian bila datangnya Nabi Isa, mereka tidak beriman dengan Nabi Isa. Jadi itu yang terkeluar daripada jalan yang sebenar. Begitulah juga Nabi Isa alaihissalam, dia membawakan ajaran yang benar, ajaran tauhid, ajaran yang daripada Allah Ta'ala. Tetapi selepas dia diangkat di langit, kemudian berlaku perubahan sehinggalah berlaku penyelewengan. Kemudian mereka juga tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terkeluar pula, terkeluar daripada jalan yang lurus. Jadi bila kita kelompokkan ke dalam agama samawi, maka dia itu menunjukkan kepada sumbernya. Sumbernya daripada para nabi, dan itu daripada yang disebutkan sebagai samawi. Tetapi telah disebutkan maksudnya telah berlaku penyelewengan. Dan begitulah juga kitab-kitab yang kita percaya. Kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Saya sebutkan Taurat atau Injil. Adanya Taurat, adanya Injil, adanya Zabur. Tetapi bukanlah kita bermaksud kita kata kalau hari ini, ataupun kalau kita katakan 5 kitab awal yang ada dalam Bible itu dikatakan itulah dia
minta kepada Nabi Musa, itulah dia yang dikatakan sebagai Taurat. Maka tidaklah kita kata kita terus menerima kandungan dia. Sebaliknya bagaimana? Kalau kita dah ada Al-Quran, kita dah ada sunnah Nabi SAW, maka kita nilaikan kandungan dalam tu. Kalau dia bertepatan dengan Quran dan sunnah, maka kita terima. Kalau dia menyalahi, sebagaimana kisah tadi, dia katakan yang mahu disembelih itu ialah Nabi Ishaq, maka kita menolaknya. Kita menolaknya kerana yang Quran mengatakan yang mahu disembelih itu ialah Nabi Ismail. Itu kalau Al-Quran sahkan, kita terima. Al-Quran membatalkannya ataupun mengatakan itu salah, maka kita tolak. Tetapi ada satu kategori yang Quran sunnah tak redam. Itu yang kita katakan kita juga pada asalnya kita tak boleh nak kata betul, kita tak boleh nak kata salah. Itu yang disebut Allah tukadzibu ahli kitab dan tusaddiqu ahli kitab dan tukadzibuhum. Kamu benarkan ahli kitab dan kamu dustakan mereka. Kenapa? Kerana cerita-cerita yang itulah. Sedangkan itu pun kalau kita tengok kategorinya adalah kategori cerita lah banyak. Jadi kalau menyalahi, kita katakan kedudukan kisah itu cerita tentang Nabi, tapi cerita yang dibawakan mengurangkan darjat seorang Nabi, kita katakan mengurangkan maruah seorang Nabi, maka kita tolak. Maka secara asalnya Nabi itu sifatnya, kalau kita yang kita wajib beriman, wajib Nabi itu sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu mestilah ada. Tapi kalau menyalahi sifat-sifat itu, apa cerita itu kita tolaklah. Sebab macam-macam cerita. Bahkan kalau kita baca cerita para Nabi pun, kita kata banyak yang meruntuhkan maruah seorang Nabi. Itu cerita Nabi. Kalau cerita tentang Tuhan, cerita tentang Tuhan bukan kita rasa tak layak. Jadi itu kandungan yang ada. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslimin daripada dahulu. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza. Dan orang-orang, dia telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim daripada dahulu. Kalau kita tengok bagaimana kita sebutlah, banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan perkataan Islam, Muslim daripada kisah-kisah Nabi terdahulu. Katakanlah benar apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, itu Al-Hanafiyah, dari Hanif, lurus, suci, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim bukanlah orang musyrik. Sebagaimana dalam ayat lain, orang Yahudi kata Nabi Ibrahim Yahudi, orang Nasara, orang Kristian kata orang Nabi Ibrahim Nasara, Kristian. Di Quran kata maka Nabi Ibrahim Yahudi wala Nasraniyah walakin kana hanifan muslimah. Dia bukan Yahudi, bukan Nasara, tetapi beragama dengan agama Hanif dan seorang Muslim. Bangsa Arab adalah anak-anak Ismail alaihissalam. Kerana itu mereka mewarisi milah dan manhaj yang pernah dibawa oleh bapa mereka, Nabi Ibrahim. Milah dan minhaj, minhaj dan minhaj ini adalah manhaj jalan yang menyerukan kepada mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini asas kepada ajaran Islam, asas kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minat, kalau kita rasa nak tengok apa yang membezakan di antara agama-agama ini, paling teras itu, paling utama ialah tentang konsep ketuhanan. Jadi kita boleh tengok kalau di kalangan manusia seluruh, ada yang percaya Tuhan, ada yang mengingkari Tuhan. Kata percaya Tuhan, mengingkari Tuhan. Sebab apa? Percaya Tuhan inilah perkara fitrah.
Itu yang kita kata etis. Yang percaya Tuhan pula, bagaimana mereka menyifatkan Tuhan itu. Yang kata Tuhan itu satu, yang kata Tuhan itu banyak. Jadi banyak ni kita tolak ke tepi lah. Yang kata Tuhan satu, bagaimana konsep Tuhan satu itu. Tuhan satu, dua dalam satu, tiga dalam satu dan sebagainya lah. Dia kata tetap satu walaupun pecah lepas pada itu. Pecah adanya tiga unsur, adanya dua unsur. Jadi yang diajarkan oleh para nabi ialah tauhidullah, mengesakan Allah, mengesakan pencipta, beribadah kepadanya dan mematuhi hukum hakamnya, mengagungkan tempat-tempat sucinya, khususnya Baitul Haram, menghormati syiar-syiarnya dan mempertahankannya. Kalau kita tengok secara kerangka kepada agama Islam itu, maka dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mentauhidkan Allah Taala pada kepercayaan. Kepercayaan kita Allah Taala itu satu. Itu kepercayaan. Kemudian daripada sudut pengamalan, pelaksanaan ibadah kita, amalan kita, bagaimana yang kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Tuhan sekalian alam. Jadi tadi kepercayaan kita percaya Allah Ta'ala itu satu. Kemudian pengamalan kita ke arah kepada Allah Ta'ala yang satu. Pengamalan, kepercayaan, pengamalan. Dan yang ketiga ialah kerohanian. Rohanian itu dalam hati lah. Hati kita membenarkan apa yang akal kita percaya, apa yang badan kita laksana. Itu tauhid. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan tauhid semata-mata kepercayaan, percaya Allah Taala satu, tetapi pelaksanaan ibadah tetap juga kepada Allah Taala yang satu. Pengamalan kita, solat kita yang sebagaimana yang kita ikrarkan, salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita percaya Allah Taala satu, kita solat kerana mentaati Allah Ta'ala yang satu, dan hati kita itu membenarkan apa yang akal kita percaya dan apa yang badan kita laksana. Setelah beberapa kurun, mereka mula mencampur adukkan kebenaran yang diwarisi itu dengan kebatilan yang menyusup kepada mereka. Seperti semua umat dan bangsa, apabila telah dikuasai kebodohan dan dimasuki tukang-tukang sihir dan ahli kebatilan, maka masuklah kemusyrikan kepada mereka. Mereka kembali menyembah berhala-berhala. Itu memang daripada sudut kita kata kedudukannya, kedudukan selepas daripada para nabi diutuskan, maka dengan wafatnya para nabi itu manusia semakin lama mereka jauh daripada kebenaran, sehingga Allah Ta'ala mengutuskan nabi yang lain. Orang yang pertama sekali memasukkan kemusyrikan kepada mereka dan mengajak mereka menyembah berhala ialah Amr bin Luhai bin Qam'ah, iaitu nenek moyang Bani Khuza'ah. Ini daripada kalangan Arab. Ibnu Ishaq meriwayatkan daripada Muhammad bin Ibrahim bin Haris At-Tamimi, Salih As-Samman menceritakan kepada dia bahawa ia pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aksam bin Jun al-Khuzai, wahai Aksam, aku pernah melihat Amr bin Luhai bin Qam'ah dan bin Khandaf ditarik usus-ususnya di dalam neraka. Aku tidak melihat seorang pun mirip wajahnya dengannya kecuali kamu. Katakan kepada Aksam tadi. Lalu Aksam berkata, apakah kemiripan rupa tersebut akan membahayakan aku ya Rasulullah? Rasulullah SAW tidak, sebab kamu mukmin sedangkan dia kafir. Sesungguhnya dia adalah orang yang pertama kali mengubah agama Ismail. Kemudian dia membuat patung-patung, memotong telinga binatang untuk dipersembahkan kepada Taghut, menyembelih binatang untuk Tuhan-Tuhan mereka, membiarkan unta-unta untuk sembahan
dan memerintahkan tidak menaiki unta tertentu kerana keyakinan kepada berhala. Itu di kalangan orang Arab. Itu juga kalau kita lihat umat yang tidak jauh daripada Nabi juga berlaku sebagaimana yang Allah Ta'ala kisahkan kepada kisah Nabi Musa. Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Bila mana mereka itu tinggal sekejap saja, maka dah ada seruan untuk mereka menyembah berhala, berhala yang dibuat daripada menyembah lembu, lembu Samiri itu dibuat. Memanglah ada keajaiban sikit lah, katakan ada bunyi lembu itu berbunyi dan sebagainya. Itu yang menarik, kita kata mungkin daripada peranan syaitan juga lah, bagaimana dia menimbulkan rasa kagum, rasa hebat, sehingga menjadi kepada sembahan. Sebaliknya, kalau kita katakan dengan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, dengan keimanan yang Allah Taala beri, maka insya-Allah mudah-mudahan kita terpelihara. Dalam hari itu juga kita kena sering berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan. Wahai Tuhan, perlihatkan kepada kami kebenaran itu bukan kebenaran. Wa arinal batila batila. Perlihatkan kepada kami kebatilan itu kebatilan. Kadang-kadang kerana kita ada kecenderungan tertentu, kadang mungkin penilaian kita itu ada bias sikit. Kita boleh tengoklah pengalaman kita masing-masing, bagaimana kita ini menghukum sesuatu ataupun menilai sesuatu. Ada saat ketikanya mungkin kita terlalu tegas, tegas tak boleh langsung. Tapi ada pada saatnya kita mungkin lembut sedikit penilaian kita. Kerana itu kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala terus memperlihatkan kepada kita yang benar itu benar, dan yang salah itu salah, supaya kita tidak tersalah. Ibn Hisham meriwayatkan bahawa Amr bin Luhai ini memasukkan penyembahan berhala kepada bangsa Arab. Ia berkata Amr bin Luhai keluar Mekah ke Syam untuk satu keperluannya. Ketika sampai di Ma'ab di daerah Balqah, pada waktu itu di tempat tersebut terdapat anak keturunan Amlik bin Laus bin Sam bin Nuh. Dia melihat mereka menyembah berhala-berhala. Lalu Amr bin Luhai berkata kepada mereka, apakah berhala-berhala yang kamu sembah ini? Mereka menjawab, ini adalah berhala-berhala yang kami sembah. Kami minta hujan kepadanya, lalu kami diberi hujan. Kami minta pertolongan kepadanya, lalu kami ditolong. Kemudian Amr bin Luhai berkata lagi, bolehkah kamu diberikan satu berhala kepadaku untuk aku bawa ke negeri Adab agar mereka menyembahnya? Maka mereka pun memberikan satu berhala yang bernama Hubal. Lalu dibawanya pulang ke Mekah dan dipasanglah berhala tersebut. Kemudian ia memerintahkan orang-orang untuk menyembah dan menghormatinya. Itu sejarah. Demikianlah penyembahan berhala dan kemusyrikan telah tersebar di jazirah Arab. Mereka telah meninggalkan akidah tauhid dan mengganti agama Ibrahim, juga Ismail dan lain-lain. Akhirnya mereka mengalami kesesatan, meyakini berbagai keyakinan yang keliru dan melakukan tindakan-tindakan yang buruk sebagaimana umat-umat lain. Mereka melakukan itu semua kerana kebodohan, keummian dan ingin membalas terhadap kabilah-kabilah dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Meskipun demikian, di antara mereka masih terdapat orang-orang walaupun sedikit yang berpegang teguh dengan akidah tauhid dan berjalan sesuai ajaran Hanifiyah, yakini hari kebangkitan, mempercayai bahawa Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang taat dan menyiksa orang-orang yang buat maksiat, membenci penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Arab dan mengecam kesesatan fikiran dan tindakan-tindakan buruk lainnya. Di antara tokoh dan penganut sisi-sisi Hanafiyah ini yang terkenal ialah Qais bin As-Sa'idah Al-Ayadi, Ash-Shani dan pendeta Bahira. Walaupun begitu masih lagi
ada sebagaimana kita boleh lihat apabila Nabi SAW mengalami peristiwa di dalam Gua Hira itu, apabila dijumpa dengan Bahira, maka dia mengatakan inilah, dia kata apa yang pernah datang kepada Nabi Musa. Inilah apa yang pernah datang kepada Nabi Musa, itu malaikat. Maksudnya orang ini bukanlah orang biasa, tetapi adalah utusan Rasul, bagaimana yang dikisahkan selepas Nabi SAW melalui peristiwa di Gua Hira itu. Selain itu, dalam tradisi mereka juga masih terdapat sisa-sisa prinsip-prinsip agama yang hanif dan syariat syiar-syiarnya, kendati pun kian lama kian berkurang. Kerana itu kejahilan mereka dalam hal dan keadaan tertentu masih diwarnai ataupun sibrahnya oleh pengaruh prinsip-prinsip syiar-syiar Hanafiyah, sekalipun syiar-syiar dan prinsip tersebut hampir tidak nampak dalam kehidupan mereka, kecuali sudah bentuknya yang tercemar, seperti memuliakan Kaabah, tawaf, haji, umrah, wukuf di Arafah dan berkorban. Semua itu merupakan syariat dan warisan pengibadahan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka melaksanakannya tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Banyak hal yang sudah ditambahkan, seperti talbiyah haji dan umrah, kabilah Kinanah dan Quraisy dalam talbiyahnya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lah illa syarikun huwa laka tamlikuhu wa malak. Ini yang kita sebut labbaik Allahumma labbaik, aku sambut seruanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lah, aku sambut seruanmu, aku sambut seruanmu, tiada sekutu kecuali sekutu yang memang pantas bagimu, yang engkau dan dia miliki. Illa syarikun huwa laka tamlikuhu wa malak. Ini masih lagi ada unsur tauhid di situ. Setelah tarbiyah ini, mereka membaca tarbiyah yang mentauhidkannya dan memasuki Kaabah dengan membawa berhala-berhala mereka. Walaupun daripada segi sirah itu masih lagi betul, tetapi pengamalan itu ada perubahan. Begitu juga kalau kita lihat, mungkin tuan-tuan pernah melihat ada orang yang bicara tentang agama Hindu, kitab-kitab Hindu yang dikatakan masih lagi ada unsur-unsur tauhid. Selagi ada unsur-unsur tauhid, begitulah keadaannya. Boleh kita katakan ajaran yang ada di dalam kalau kajian agama, ada orang yang mendatangkan, kita kata hipotesis lah, dia kata kemungkinan tokoh-tokoh yang dianggap besar dalam agama-agama tertentu itu kemungkinan pada peringkat awalnya betul, ajarannya betul, tetapi telah berlaku penyaingan daripada dinasti demi dinasti, maka adalah tambahan-tambahan yang ada. Sebab itu mungkin kita boleh tengok juga, kalau ada orang yang bincang lah, sekarang yang mudah kita boleh cari melalui YouTube, cari orang bahaskan unsur tauhid di dalam kitab suci Hindu. Kitabnya banyak, kitab Hindu ni banyak. Dia ada Mahabharatanya, dia ada Upanishadnya, dia ada kanun Manu dia. Kemudian itu belum tambah Vedanya, Veda pula ada berapa, ada Veda, iaitu Veda sama Veda. Jadi banyak. Jadi antaranya, bahkan ada pengkaji Islam Abu Raihan Al-Bayruni, ilmuwan Islam, dia ni memang diduduk langsung dengan orang India, dengan orang Hindu lah, sampai tahap dia menguasai bahasa Sanskrit, dan dia menterjemahkan dua kitab kitab Hindu, kitab agama Hindu ke dalam bahasa Arab. Ada dua kitab yang diterjemahkan oleh Abu Raihan Al-Bayruni. Jadi kalau kita lihat, di sana mungkin ada unsur-unsur tauhid itu ada, sebagaimana kita melihat di kalangan orang Arab ini. Seruannya betul, tetapi pengamalannya dah dibawa berhala di situ. Sebagai kesimpulan bahawa pertumbuhan sejarah Arab hanya berlangsung di dalam naungan Hanafiyah Samhah. Seluruhnya sejarah Arab itu sendiri masih lagi dalam
dalam agama yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Pada mulanya kehidupan mereka disinari oleh akidah tauhid, cahaya petunjuk dan keimanan. Kemudian sedikit demi sedikit bangsa Arab menjauhi kebenaran tersebut dalam kurun waktu cukup lama. Akhirnya kehidupan mereka berbalik dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan, kemusyrikan dan kesesatan pemikiran. Jadi pun kebenaran ramu-ramu yang lama masih bergeliat dalam sejarah perjalanan yang mereka secara amat lambat, semakin lama semakin lemah dan berkurang pendukungnya. Ketika cahaya ad-din al-hanif merebak kembali dengan pengutusan ataupun dengan Nabi penutup iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu ilahi datang menyentuh segala kegelapan dan kesesatan yang telah berakar selama rentang zaman tersebut, kemudian menghapuskan dan menyinari dengan cahaya iman tauhid dan prinsip-prinsip keadilan, di samping menghidupkan kembali sisa-sisa Hanafiyah yang ada. Jadi itu sejarah bangsa Arab, bagaimana sisa-sisa agama Hanafiyah itu masih lagi boleh dilihat di kalangan orang Arab. Kalau kita lihat daripada kisah-kisah yang ada pada nabi-nabi lain juga begitu. Kerana itu Allah Ta'ala merangkapkan kisah-kisah itu dalam Al-Quran sebagai satu antara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cubaan yang beliau hadapi di peringkat awal itu. Maka antara yang mengurangkan kesedihan ataupun memberi kekuatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah apa yang diceritakan dalam Al-Quran berkaitan umat terdahulu. Bagaimana para nabi ini sehingga tahap ada nabi yang terbunuh, di kalangan umatnya. Ada nabi yang kalau kita lihat Nabi Isa itu memang ada kita kata kakatan supaya dibunuh, begitu juga kalau Nabi Musa, Musa di peringkat bayi lagi, cuba dicari, cuba nak dibunuh, tetapi dengan kerana dia itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Ini antara kalau kita katakan apa bukti kebenaran para nabi. Bukti kebenaran para nabi ialah dokongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang yang merancang untuk melawannya, bahkan memusnahkannya, tetapi para nabi ini berada dalam dokongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah nak masuk dalam bulan Aidil Adha. Dalam hari raya kita bertakbir. Raya takbir raya itu kita menyebutkan wahadamal ahzaba wahdah. Apa kisah di sebalik ini? Kisah sebalik ini ialah peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ni kita tengok kalau keadaan tu umat Islam ni dah macam berada di hujung tanduk dah. Dah dikepung daripada luar oleh perikatan Ahzab ni. Perikatan Ahzab yang terdiri daripada kafir Quraisy, pelbagai kita kata Bani Qatfan, Bani Sulaim dan sebagainya, dah kepung dah Mekah Madinah. Jadi di antara umat Islam dengan Pakatan Ahzab, perikatan Ahzab daripada kafir Mekah itu ialah yang kita kata parit itu. Kemudian di belakang itu pula mereka berhadapan dengan pakatan daripada Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah di belakang. Dan di dalam pula umat Islam berhadapan dengan kekacauan yang ditimbulkan oleh kelompok munafik. Memang kita kata dahsyatnya. Bahkan Quran menggambarkan ibarat orang Islam ketika itu ibarat nafas mereka itu dah hampir tercekik lah, sampai ke kerongkong
sukar untuk bernafas dalam keadaan tertekan itu, sehinggalah Allah Ta'ala membantu dengan angin yang kuat, dengan tentera yang tidak dilihat oleh para malaikat, maka selamat. Akan itu wahazamul ahzab wahazamul ahzab wahdah, itu ada sejarah yang besar yang sepatutnya kita perhatikan, apa kita kata, menghayatinya. Maksudnya Allah Ta'ala sahaja yang membantu wahazamul ahzab wahdah. Allah Ta'ala sahaja yang mengalahkan perikatan ahzab. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasanya sekadar insya-Allah kita akan sambung kaitan tentang sisa-sisa jahiliyah yang ada di kalangan sisa-sisa agama Hanafiyah yang ada di kalangan umat ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan apa yang kurang daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fir lana ma akhtana wa ta'ala wa asrarna wa a'lana wa anta a'lamu bihi minna, anta al-muqaddim wa anta al-akhir, la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna min alladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.